kalau tuan-tuan boleh memahami sebagai contoh. Namun, jika plan intervensi yang digunakan untuk kelas A sama dengan kelas B, sama dengan kelas C ataupun satu sekolah menggunakan plan intervensi yang sama di atas murid yang berbeza, maklumat yang berbeza, itu yang menjadi suatu kemuskilan, ya, kegusaran kepada kita. Kenapa? Setiap data, setiap plan intervensi sebenarnya seharusnya tidak sama, kerana dia bergantung kepada head count murid itu sendiri. Ya. Baik, seterusnya slide berikutnya. Baik, tuan-tuan, dalam kita melihat kembali KAP pasal 2 ini, ya, kita melihat kembali bagaimana objektifnya. Kita ingat sama-sama tuan-tuan, ya. Objektifnya ialah meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun 21 secara optimum. Ya, dan kedua, dalam konteks merapat jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, ya, semasa PDPR-nya, ya. Dan ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan PDP. Di sini gurulah yang berperanan penting bagaimana untuk menyediakan bahan kurikulum dan menyokong PDP kita. Dan yang keempat, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022 yang akan yang kita hadapi pada bulan Mac nantilah. Baik. Seterusnya kita lihat tindakan sebelum KAP 2-3 Julai ialah diagnose tahap penguasaan murid. Baik, kita ulang kembali. Ya, tak apa, kita ulang kembali. Apabila kita telah melaksanakan penilaian, tuan-tuan telah melaksanakan penilaian, data telah dikutip dan kita telah menghantar data pentaksiran murid kita di BPD, dan insya-Allah kita akan hantar ke jabatan pada 15 Disember ini untuk dibentangkan. Baik, jika anak didik kita di sekolah tidak melebasi TP3, maknanya murid itu berada pada TP1 dan TP2. Apa yang kita akan buat? Kemudian, jika murid kita melebasi TP3, sama ada dia TP3 atau TP4 ataupun TP5 dan TP6, jadi apakah sebenarnya yang anak murid kita tahu? Dan apakah yang sebenarnya telah dipelajari? Apakah tahap penguasaan murid kita? Apakah masalah dalam pembelajaran dapat kita kesan? Apakah persediaan untuk tahun berikutnya dan di manakah murid perlu berada? Jadi sehubungan itu, ya, inilah antara perkara yang telah kita diagnose, dan saya percaya tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar telah melaksanakan diagnosis tersebut di sekolah dan telah berbincang dengan guru kita di manakah kedudukan, di manakah anak murid kita yang perlu kita bantu, agar saya suka ulang lagi, agar defisit pembelajaran ataupun jurang maklumat yang learning loss tersebut dapat kita rapatkan, dapat kita kurangkan, dan akhirnya anak murid kita yang terkesan sebelum ini dapat kita bantu, insya-Allah. Okay, next slide. Baik. Di sini suruh kita ulang kembali, ya, cadangan tindakan guru. Inilah cadangan tindakan guru. Namun, jika pihak sekolah, pihak tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar ada cadangan lain yang dikira bersesuaian dengan anak murid tuan-tuan, kita pulangkan kepada tuan-tuan selain melihat kembali cadangan yang telah diberikan oleh BPSH dan juga BPK ini. Baik, kita lihat titik permulaannya. Di manakah titik permulaan kita untuk kita membantu anak murid kita ini? Baik, jika anak murid kita berada di TP1 dan TP2, ya, jadi tentukan jenis intervensi yang diperlukan. Ya, tentukan jenis intervensi yang diperlukan. Jadi siapa yang perlu ini? Tuan-tuan pengetua lah, tuan-tuan guru besar lah, barisan SLT lah, barisan MLT lah yang akan membantu
ya, yang boleh membantu untuk membimbing. Perlu banyak bimbingan murid-murid kita ini. Dalam bantuan membimbing rakan sembaya, mungkin dalam kalangan anak murid kita juga membantu, dan juga aktiviti-aktiviti pengukuhan yang bersesuaian dengan anak didik kita. Jadi sebab itu, jangan kita pinggirkan mereka yang berada di TP1, TP2. Sesungguhnya selepas pentaksiran yang diberikan yang dihantar ke PPD dan jabatan, pentaksiran boleh diteruskan dan mungkin ada perubahan TP yang akan mereka terima selepas pelaksanaan program kita ini. Baik, seterusnya tuan-tuan. Okey, jika ada soalan kita akan jawab pada hujung nanti ya tuan-tuan ya. Baik, seterusnya dalam TP2, TP3, TP4 dan begitu juga TP5 dan TP6, cadangan strategi. Ininya cadangan strategi pembelajaran berdasarkan projek PBL, ya, project based learning, yang akan diterangkan secara detail oleh pegawai saya nanti. Dan juga saya menyangkakan tuan-tuan juga telah ada cadangan bagaimana untuk menggabung jarinkan, bagaimana untuk melaksanakan PBL ini. PBL juga sebenarnya banyak contoh ada dalam anjung kita di jabatan dan juga dalam sumberku di kementerian. Baik, selain pembelajaran berdasarkan projek, pendekatan bertema, ya, boleh kita laksanakan. Pendekatan modular, ya, pembelajaran terbeza, simulasi amali, virtual lab dan juga strategi 2P yang telah kita maklumkan pada tuan-tuan pada sebelum ini dan boleh tuan-tuan gunakan. Jadi tiada mana-mana pertengah yang terbaik, maknanya boleh kita laksanakan sama ada semua cadangan tersebut digunakan ataupun tuan-tuan untuk fokus ke beberapa cadangan strategi juga boleh laksanakan atas budi bicara dan bimbingan daripada pihak Tuan Pengetua Guru Besar, juga barisan kepimpinan yang ada di sekolah. Baik, selain itu, murid-murid ini yang berada di TP3 dan 4, ya, perlu sedikit bimbingan. Kalau TP3 dan 4, boleh dibimbing oleh rakan sebaya dan juga aktiviti pengukuhan. Dan pada mereka yang sudah berada pada TP5 dan TP6, apakah cadangan yang diberikan seperti mana pembelajaran kendiri ataupun student enrichment learning framework SELF menjadi pembimbing kepada rakan sebaya, apatah lagi, ya, kerana apabila kita telah memberikan murid kita TP6, mereka adalah murid contoh yang boleh membimbing dan aktiviti pengayaan. Jadi gunakanlah kekuatan yang ada di sekolah tuan-tuan, murid-murid yang sangat berdedikasi, yang sangat yang boleh membantu rekan-rekan lain, gunakanlah mereka ini untuk membantu rekan-rekan lain, insya-Allah. Baik, next. Baik, seterusnya sebentar nanti kita akan mengkongsi sedikit maklumat mengenai dengan contoh pelaksanaan PBL yang boleh diambil sebagai contoh ataupun panduan yang bersesuaian dengan pihak tuan dan juga tuan-tuan. Kita tahu rekan-rekan guru kita sebenarnya sangat kreatif, ya, lebih mahir, lebih hampir dengan adik-adik kita dan boleh menggunakan kaedah lain sebagai contohnya. Kita akan menggunakan matematik sekolah menengah, seterusnya sains sekolah rendah, pendidikan khas sekolah menengah dan sejarah sekolah rendah sebagai contoh pelaksanaan PBL nanti, insya-Allah. Baik, dan akhir kalam daripada saya, jadi sebagai barisan kepimpinan Pengetua Guru Besar, dalam kalangan kita ini ada juga SLT dan MLT, ambillah ruang dan peluang ini tuan-tuan untuk kita membantu, saya ulang balik, dan perkara inilah yang amat ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan kita, baik di peringkat BPSH dan juga BPK, bagaimana untuk kita menangani anak murid kita yang terkesan ataupun defisit pembelajaran dan juga berada dalam learning loss yang kita khawatir akan menjejaskan apabila mereka naik ke tahun berikutnya pada bulan Mac nanti. Jadi saya mengharapkan agar terima awal ini, ya, tuan-tuan boleh manfaatkan, tuan-tuan Pengetua Guru Besar rancanglah
dengan sebaik mungkin bagaimana kita boleh membantu anak murid kita supaya anak murid kita ini dapat meneruskan PDP secara bersemuka, dan kita doakanlah pada tahun hadapan juga PDP kita ini terus secara bersemuka insya-Allah. Apapun kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Mudah-mudahan doa daripada tuan-tuan sekalian termakbul, dan mudah-mudahan sekali lagi agar anak didik kita ini dapat terus belajar secara bersemuka insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada rakan-rakan lain untuk sesi pembentangan. Silakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Faizal atas pembentangan berkaitan dengan catch-up plan KAP Fasa 2. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Faizal tadi, terdapat beberapa strategi PDP yang boleh digunakan pakai dalam catch-up plan yang kedua. Okey, antaranya ialah pembelajaran berasaskan projek, pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran terbeza, simulasi amali virtual lab, dan terakhirlah strategi M2P. Okey, jadi pada petang ini marilah kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian daripada pegawai SIC dan juga pegawai sektor pendidikan khas berkaitan dengan pelaksanaan PBL. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Intan Hafiza untuk berkongsi berkaitan dengan PBL Sains tahun 5. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Puteri selaku moderator pada petang ini. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Faisal bin Zakaria, Timbalan PPD Pembelajaran PPD Hidayah Perak, pegawai-pegawai PPD yang turut serta pada petang ini, pengetua-pengetua Sekolah Menengah Daerah Hidayah Perak, guru besar Sekolah Rendah Daerah Hidayah Perak, guru-guru dan juga sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberi sedikit perkongsian tentang pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek bagi mata pelajaran sains tahun 5. Okey, mari kita tengok slide yang telah disediakan oleh pihak BPK. Okey, baik. Pembelajaran berasaskan projek tahun 5 seperti yang telah dicadangkan oleh pihak BPK adalah bagi tajuk tahun 5 dengan tema haiwan. Temanya haiwan sains hayat. Okey. Next. Slide seterusnya. Okay, dengan melaksanakan pembelajaran berasaskan projek, ia sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid kita untuk memahami konsep dengan jelas dan mendalam bagaimana untuk melaksanakan sesuatu projek. Pelaksanaan kerja projek ini memberikan murid kita peluang untuk mereka meneroka dan menyelesaikan sesuatu isu ataupun masalah secara praktikal dengan menjalankan inquiry, perancangan, murid melaksanakan projek dan akhirnya murid boleh membuat sedikit refleksi. Okey, kemudian murid kita juga mampu membuat keputusan yang wajar dan mempertahankan keputusan mereka semasa mereka melaksanakan sesuatu projek. Okey, seterusnya untuk memenuhi standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang hendak dicapai dan berkaitan dengan pengetahuan terdahulu ataupun sedia ada. Projek selalunya yang kita beri kepada murid adalah berdasarkan kepada pengalaman sedia ada murid, dan kebanyakan projek yang terdapat dalam kurikulum sains sekolah rendah adalah aplikasi ataupun situasi yang berkaitan dengan aktiviti harian murid. Okey, seterusnya melalui PBL ini ia juga mempunyai tahap kerumitan yang bersesuaian bagi memastikan murid dapat bekerjasama untuk menyelesaikannya. Jadi projek ini boleh dijalankan secara individu ataupun berkumpulan. Secara tidak langsung kita dapat memberi peluang kepada murid kita untuk berkomunikasi semasa mereka melaksanakan projek. Dan seterusnya, projek yang murid kita hasilkan ini bersifat terbuka dan menarik
untuk memotivasikan dan meningkatkan minat murid untuk menyelesaikan projek masing-masing. Okey, itu adalah peluang kepada murid kita. Kita beri ruang dan peluang untuk murid kita meningkatkan tahap penguasaan mereka. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang telah diberi oleh pihak BPK, Sains Tahun 5 dengan temanya Sains Hayat. Tajuk adalah haiwan, standard kandungan 3.2 iaitu mereka cipta model haiwan. Tempoh untuk melaksanakan projek ini adalah selama 2 minggu. Okey, seterusnya. Okay, di sini dipaparkan juga standard pembelajaran iaitu 3.2.1. Murid kita boleh mencipta model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. 3.2.2 menakul ciri khas pada model haiwan imajinasi bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. 3.2.3 berkomunikasi tentang ciri khas haiwan bagi mengagumi ciptaan Tuhan dalam memastikan keseimbangan alam semula jadi. 3.2.4 menjelaskan pemerhatian tentang model haiwan imajinasi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Okay, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid kita boleh mereka bentuk model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Dan kedua, murid kita boleh membuat penakulan tentang ciri khas pada model haiwan imajinasi bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Okay, ini adalah objektif pembelajaran yang telah diberi di dalam DSKP. Selain daripada contoh ini, terdapat banyak contoh-contoh untuk guru-guru kita melaksanakan pembelajaran berasaskan projek dalam buku teks. Ada banyak contoh. Saya percaya guru-guru sains sekolah rendah di daerah Hili Perak sangat kreatif dan sangat inovatif dalam menjalankan pembelajaran berasaskan projek kepada murid-murid. Okey, seterusnya. Okey, baik. Sebelum memulakan aktiviti, yang pertama, guru-guru perlu kenal pasti tahap penguasaan murid. Jadi di mana kita nak kenal pasti tahap penguasaan murid? Kita tengok balik daripada data PBD yang telah kita beri kepada murid-murid kita. Data PBD penggal 2 yang sekarang ni lah yang kita dah beri pelaporan kepada ibu bapa. Kemudian murid-murid kita perlu bahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan pertama, murid yang mencapai TP1 dan TP2. Manakala untuk kumpulan kedua, murid yang telah mencapai TP3 dan TP4. Manakala kumpulan 3, murid yang telah mencapai TP5 dan TP6. Jadi, bahagikan murid kepada 3 kumpulan. Kemudian cara yang kedua, kita laksanakan PDPC kita seperti biasa. Kita ada 3 elemen penting ya. Kita ada set induksi, kita ada aktiviti utama dan diakhiri dengan aktiviti penutup. Contoh diberi di sini adalah set induksi, guru-guru boleh gunakan contoh video ataupun bahan-bahan lain yang boleh menarik minat murid. Contoh video banyak diberi di dalam sumberku, repository sumberku. Okey, seterusnya guru-guru boleh memberi tugasan mengikut kumpulan murid. Di sini kalau kita perhatikan secara tidak langsung kita telah melaksanakan juga pembelajaran terbeza apabila murid ini telah kita bahagikan mengikut tahap penguasaan masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, set induksi ya. Di sini ada diberi satu link contoh yang boleh kita perolehi daripada portal pembelajaran MyGuru. Okey, seterusnya.
Okey. Tugasan kumpulan 1. Setelah kita bahagikan murid kita mengikut tahap penguasaan masing-masing, jadi kita perlu sediakan tugasan mengikut tahap penguasaan murid kita. Okay, kalau kita lihat tugasan untuk kumpulan 1, aras rendah untuk murid yang telah mencapai TP1 dan TP2. Okay, yang pertama, murid diberikan lembaran tugas untuk sesuaikan haiwan kepada ciri dan tingkah laku khas. Okay, yang kedua, murid ditunjukkan satu contoh haiwan imajinasi dan murid diminta untuk melakarkan haiwan mengikut imajinasi mereka. Kemudian murid ini sendiri akan memilih senarai bahan yang diperlukan berdasarkan senarai yang telah disediakan oleh guru untuk disesuaikan dengan lakaran haiwan imajinasi mereka. Kemudian murid ini membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Dan akhirnya murid ini mempamerkan hasil kerja bersama dengan maklumat tentang model haiwan imajinasi yang dibina. Untuk kumpulan 1, sebaiknya perlu lebih bimbingan diberi oleh guru-guru semasa mereka melaksanakan tugasan. Okey, seterusnya kita tengok contoh aktiviti untuk kumpulan 2 pula. Okay, kumpulan 2 adalah murid yang telah mencapai TP3 dan TP4. Okay, murid ini kita terus beri tugasan untuk mereka membina peta minda tentang ciri dan tingkah laku khas untuk melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Sedikit sukar berbanding dengan kumpulan 1 tadi ya. Okey, kemudian yang kedua, murid ini diminta melakar haiwan berdasarkan ciri dan tingkah laku khas bagi melindungi diri yang diberikan oleh guru. Samalah juga dengan aktiviti dalam kumpulan 1. Kemudian yang ketiga, murid menyenaraikan bahan-bahan setelangkah-langkah untuk membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran dengan melengkapkan lembaran tugasan yang disediakan oleh guru. Di sini ada sedikit ekstrak tugasan ya. Dia beri lembaran tugasan. Okey, seterusnya yang keempat. Murid juga membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang dibuat. Kemudian murid mempersembahkan hasil kerja bersama maklumat dan aplikasi pengetahuan kepada situasi lain secara gallery walk. Di sini kita boleh nampak penglibatan murid kita dalam aktiviti ke arah kebat. Sebab kita ada aplikasi pengetahuan, konsep dan pengetahuan kepada situasi lain. Di sini juga kita gunakan kaedah gallery walk adalah di sini pembelajaran abad ke-21. Kemudian rakan kelas memberi penilaian dan cadangan penambahbaikan. Murid kita menilai dan membuat refleksi. Jadi ini tugasan untuk kumpulan 2 berada di aras sederhana. Okey, seterusnya. Kita lihat contoh untuk tugasan bagi kumpulan ketiga. Okey, seperti mana yang kita tahu, murid kumpulan 3 telah mencapai TP5 dan TP6. Okey, kemudian aktiviti yang pertama, contohnya kita beri murid satu situasi tentang keadaan di satu kawasan waktu siang, terlampau panas dan terlampau sejuk pada waktu malam. Murid senaraikan ciri-ciri dan tingkah laku khas bagi melindungi diri dalam situasi tersebut. Okey, kalau kita tengok ya, aktiviti yang pertama sendiri pun telah menjurus ke arah kebat. Jadi murid-murid yang berada di kumpulan 3, di mana kita tahu keupayaan mereka ini lebih cemerlang. Jadi murid boleh mengaplikasikan pengetahuan di dalam situasi yang berbeza. Seterusnya, murid melakar haiwan imajinasi mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan ciri dan tingkah laku khas haiwan ni lah. Kemudian yang ketiga, murid menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan serta langkah-langkah. Sedikit sukar berbanding dengan tugasan kumpulan 1 dan kumpulan 2. Seterusnya, murid ini juga membina model haiwan imajinasi berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Dan yang kelima, murid diminta mempersembahkan haiwan imajinasi yang dibina dan menerangkan. Di sinilah murid
kumpulan 3, mereka ini berupaya untuk menerangkan, berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, lebih kreatif serta membuat penangkulan dan aplikasi pengetahuan kepada situasi yang lain. Jadi kita nampak di sini pembelajaran terbeza telah diaplikasikan kepada murid kita mengikut tahap penguasaan masing-masing. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya ini adalah pentaksiran yang dijalankan oleh guru-guru dalam standard prestasi. Kita boleh nampak TP1 hingga ke TP6. Jadi kita perlu pastikan kesemua murid kita boleh mencapai TP yang telah ditetapkan. Okey, selain daripada itu, guru-guru juga boleh menyediakan rubrik bagi penilaian projek. Dengan menggunakan rubrik ini, kita dapat memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang telah ditetapkan dan guru-guru boleh membuat pemerhatian secara individu ataupun secara berkumpulan. Okey, bagaimana cikgu nak dapatkan rubrik penilaian projek ini? Okey, salah satunya cikgu boleh merujuk kepada buku panduan pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah edisi kedua tahun 2019. Pada muka surat 53 hingga muka surat 72 ada diterangkan bagaimana guru-guru melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Rubrik juga telah diberi pada muka surat 62 hingga 72. Jadi buku panduan ini sangat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Okay. Terusnya. Okey. Sekian, terima kasih. Saya mengambil sedikit masa untuk membuat sedikit perkongsian tentang pentaksiran bilik darjah yang telah dikongsikan oleh pihak BPK. Okay, boleh paparkan slide dapatan daripada analisis kajian yang telah dijalankan oleh BPK kepada sebilangan guru-guru di Malaysia. Kita tunggukan slide ya. Tak keluarkan slide ni. Boleh paparkan slide? Okey, baik. Ini adalah paparan slide tentang analisis kajian yang telah dilaksanakan oleh pihak BPK berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, guru-guru di daerah kita tidak terlibat dengan kajian ini. Okey, dapatan daripada pihak BPK, 18.4% guru tidak membaca buku manual panduan PBD edisi kedua 2019. Okey, seterusnya 17% pula guru tidak faham dengan kandungan manual PBD edisi kedua. Okey, kemudian 40.8% guru tidak menonton video penerangan berkaitan PBD Perkasaku. Okey, yang ini saya pihak PPD juga telah memberi satu penataran pada 22 Oktober berkenaan dengan video pemerkasaan PBD KPM Perkasaku. Cikgu-cikgu sendiri telah menonton e-learning yang telah kita jalankan. Kemudian 34.7% guru tidak pernah melihat infografik berkaitan PBD. Okay, untuk daerah kita, saya sendiri telah membentangkan infografik ini semasa penataran KPM Perkasaku Fasa 1. Jadi saya juga ada share, berkongsi tentang 6 infografik ini di dalam grup Telegram penyelaras PBD. Jadi saya harap guru-guru di daerah Hilir Perak tak ada masalah tentang video dan juga infografik. Semua telah diberi penataran selengkapnya. Okey, seterusnya. Dapatan temubual juga menunjukkan bahawa guru masih kurang jelas
berkaitan pelaksanaan PBD dan penetapan tahap penguasaan murid dalam menentukan standard prestasi. Jadi saya harap sangat guru-guru di daerah Hilir Perak tidak menghadapi masalah ini. Semua guru perlu mahir, perlu tahu apakah cara yang terbaik untuk meletakkan TP kepada murid-murid kita. Okey, saya nak kongsi satu situasi kepada guru-guru ya. Contohnya lah untuk satu mata pelajaran di dalam satu penggal, contoh saya ambil bahasa Melayu, dalam satu penggal ada 10 tajuk. 10 tajuk dan murid kita telah mencapai TP. Guru beri TP 4, kemudian ada 6, 5. Dan guru perlu memberi satu TP akhir untuk murid ini pada penggal 1. Okey, jadi saya beri 3 situasi. Okey, guru A. Guru A dia memberi TP 4. TP 4 berdasarkan kepada majoriti. Daripada 10 tajuk tu, murid ini banyak dapat 4. Jadi guru ini beri TP 4. Okey, guru C pula. Guru C dia beri TP 6. Sebab dia kata murid ini ada mencapai beberapa TP 6 dalam beberapa tajuk. Jadi guru ini beri TP 6. Kemudian situasi guru C, dia beri TP 5. Apabila dia tambah semua, 4 tambah 5 tambah 6, kemudian dia bahagi 10. Dia ambil purata. Dia bagi murid ini TP 5. Saya nak tanyalah kepada PGB dan guru-guru di luar sana, adakah betul cara TP ini diberi oleh guru A, B ataupun C? Boleh tak kita fikirkan sejenak, adakah kaedah pemberian TP oleh ketiga-tiga guru ini betul? Okey, tak apa. Saya tak perlukan respon cikgu ya. Okey. Baik, saya jelaskan di sini ya, untuk memberi TP akhir bagi setiap penggal bukan bergantung kepada ketiga-tiga cara yang saya terangkan tadi. Ya, tiga-tiga cara itu tidak tepat. Cara yang betul berpandukan pada panduan pelaksanaan PBD, cara yang betulnya ialah pertimbangan profesional guru. Guru tadi boleh memberi TP 4, dia boleh beri TP 5 atau dia boleh beri TP 6 berdasarkan kepada pertimbangan profesional guru mata pelajaran tersebut. Okey, kalau cikgu tengok balik pada muka surat 37, buku panduan ini ada diterangkan 4 elemen penting dalam pertimbangan profesional. Kata kuncinya adalah pertimbangan profesional. Okay, yang tadi yang saya sebutkan itu bergantung kepada elemen input murid, sedangkan kita ada 3 lagi elemen penting. Jadi cikgu-cikgu tolong tengok balik apakah elemen penting dalam pertimbangan profesional. Selalu dah kita terangkan dalam amalan terbaik, dalam mesyuarat MJKD, kita ada buat webinar, semua telah diterangkan tentang pertimbangan profesional. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, TP berlaku penetapan TP sebelum bermulanya proses PDP dan PBD, termasuklah menentukan TP dalam RPT dan RPH. Okey, ini berdasarkan tinjauan daripada pihak BPK, mereka telah mendapati guru-guru kita menetapkan TP dan menulis TP dalam RPH dan RPT. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran sains dan matematik ada tajuk, betul? Jadi guru ini telah tetapkan hari ini murid hanya perlu capai TP 1 dan TP 2. Tetapi realitinya apabila berlaku di dalam kelas, guru kita, kadang-kadang murid kita boleh mencapai TP 3 walaupun TP 3 itu belum diajar di dalam kelas. Ya? Jadi sebenarnya guru tidak boleh menetapkan
meletakkan TP di dalam kelas. Jika ada murid yang telah mencapai TP 3 pada hari itu, walaupun guru belum mengajar, dengan rasionalnya murid-murid kita ni advance. Dia mendapat input yang lebih awal. Dia baca buku, dia tonton YouTube, ya, dia dah belajar lebih awal. Jadi murid yang ada pengetahuan lebih tinggi boleh ditaksir. Jadi cikgu jangan tetapkan TP pada PDP hari itu. Ya, ini yang dikatakan oleh pihak BPK. Okey, perkara ini bercanggah dengan peraturan pentaksiran bilik darjah yang termaktub dalam buku panduan PBD edisi kedua muka surat 12. Dan seterusnya mengakibatkan guru mengajar secara terhad dengan meletakkan skor tanpa mengambil kira perkembangan potensi dan keupayaan murid dan proses PDP. Okey, jadi cikgu jelas di sini, jangan kita tetapkan TP dalam RPH ataupun RPP. Okey, seterusnya ada juga dibincangkan semasa perkongsian ini tentang penurunan TP. Okey, saya bagi satu situasi. Contoh pada penggal pertama, murid ini telah mencapai TP 5. Ya, guru telah memberi TP 5 pada penggal 1. Kemudian pada penggal kedua, guru ini menurunkan TP. Ya, murid ini mencapai TP 4. Boleh ataupun tidak? Okay, saya beri satu situasi supaya guru, cikgu-cikgu dapat fikir, bolehkah TP ini diturunkan? Okay, ya. Okay, jawapan daripada pihak BPK, guru-guru mata pelajaran boleh menurunkan TP. Saya ulang, guru-guru mata pelajaran boleh menurunkan TP. Ini berpandukan daripada maklumat yang diberi oleh pihak BPK. Bergantung kepada pertimbangan profesional guru tersebut. Mengapa TP itu diturunkan. Okay, jadi saya harap guru-guru di pentadbir di sekolah-sekolah daerah Hilir Perak jangan menetapkan bahawa TP murid tidak boleh diturunkan. Ya, setakat itu sahaja perkongsian tentang pelaksanaan pentaksiran bilik darjah daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya menjemput pembentangan PBL bagi matematik sekolah menengah. Okay, terima kasih Puan Intan. Boleh dengar suara saya ya? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Timbalan PD Sektor Pembelajaran Tuan Haji Faisal, semua PGB dan tuan-tuan yang berada di dalam GM ini ya. Jadi tuan-tuan, saya akan membentangkan PBL bagi mata pelajaran matematik tingkatan 2. Okey tuan-tuan, kita akan terus melihat kepada slide ini yang mana PBL ini adalah satu cara atau panduan yang disarankan daripada unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum KPM dengan tajuk yang dipilih Polygon dari subjek matematik tingkatan 2. Okay, next. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita telah ketahui bahawa apabila kita telah menerima PBD, laporan yang ada, maka kita telah dapat mengenal pasti apakah tahap penguasaan bagi anak-anak murid kita, sama ada mereka berada pada tahap pada TP 1, TP 2, 3, 4, 5 ataupun 6 ya. Jadi tuan-tuan, daripada TP inilah kita akan membentuk kategori TP dalam kita melaksanakan PBL ini dengan kita mengkategorikan sebagaimana dalam PBL Sains tadi, Sains Sekolah Rendah tadi, kita meletakkan dahulu TP 1 hingga TP 2, TP 3 hingga TP 4 dan TP 5 hingga TP 6 supaya kita dapat mengajar mengikut tahap murid ini berdasarkan TP yang mereka telah perolehi. Okay, next. Tuan-tuan,
apabila kita melihat kepada tugasan PBL bagi mata pelajaran matematik ini tuan-tuan, kenapa PBL ini sangat disarankan ialah dalam mata pelajaran matematik, tugasan PBL ini menekankan kepada 7 aspek yang sangat utama yang kita ingin murid perolehi dan dapat kuasai bagi kemahiran atau standard pembelajaran yang akan mereka pelajari pada hari itu. Apakah dia 7 aspek tersebut tuan-tuan? Yang pertamanya ialah dari segi konten atau kandungan. Yang kedua, proses dan produk. Yang ketiga, autentik. Yang keempat, pilihan dan suara. Yang kelima, refleksi dan kritikan. Yang keenam, PAK 21 atau pembelajaran abad ke-21. Dan yang ketujuh ialah pembelajaran secara inquiry atau penyiasatan dan penerokaan. Next. Okay, mari kita lihat tuan-tuan, contoh di sini, bidang pembelajarannya ialah sukatan dan geometri, tajuk poligon, standard kandungan yang dipilih ialah 4.1 poligon sekata, 4.2 sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Next. Okay, tuan-tuan, bagi 4.1 poligon sekata, SK 4.1 poligon sekata dipilih 2 standard pembelajaran iaitu 4.1.1 menguraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan, 4.1.2 membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Standard pembelajaran kita pilih, ya. Okay, seterusnya. Bagi SK atau standard kandungan, kita memilih 4 standard pembelajaran di sini iaitu 4.2.1 menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon, 4.2.2 membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah sudut peluaran poligon, 4.2.3 menentukan nilai sudut pedalaman sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon, 4.2.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon. Next. Okey tuan-tuan, sebagaimana biasa apabila merancang RPH kita, sudah pastilah kita akan merujuk kepada DSKP. Jadi asas kepada kita menjalankan PBL ini sama iaitu kita pilih dahulu SK-nya dan SP-nya. Dan sudah pastilah untuk kita melihat sejauh manakah tahap penguasaan murid kita bagi mencapai kemahiran atau standard pembelajaran yang hendak diajarkan itu, maka kita akan meletakkan objektif pembelajaran. Jadi objektif pembelajaran bagi PBL tajuk poligon ini ialah pertamanya murid boleh menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon dalam kehidupan hariannya. Okay, next. Okay, tempoh pelaksanaan PBL ini 2 minggu. Aktivitinya ialah pertama, kenal pasti tahap keupayaan murid. Bahagikan mereka ikut 3 kumpulan. 3 kumpulan yang mana tadi tuan-tuan? Berdasarkan kepada TP yang tadi. TP 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 6. Yang kedua, kita laksanakanlah set induksi untuk seluruh kelas bagi semua murid. Kita buat set induksi atau kita katakan sebagai aktiviti pemula. Apa yang digunakan? Guna bahan stimulus yang disediakan atau bahan lain untuk kita tarik minat murid kita terhadap tajuk poligon. Kemudian kita bincangkan bagaimana struktur sarang lebah. Dalam ini set induksi ini tuan-tuan atau aktiviti pemula ini, stimulus yang diberi ialah sarang lebah, ya, sarang lebah. Jadi kita bincangkanlah pada fasa ini, bincangkan bagaimana struktur sarang lebah memberi kesan terhadap kekuatan dan koleksi madu yang optimum. Okay, next. Okay. Yang ketiganya tuan-tuan, edarkan lembaran
tugasan mengikut keupayaan murid tadi. Bagilah lembaran tugasan tu kepada murid yang TP 1 hingga 2, murid yang TP 3 hingga 4 dan murid yang TP 5 hingga TP 6. Yang seterusnya yang keempat, bincangkan log pemerhatian individu atau log pemerhatian kumpulan serta rubrik penilaian. Beri penekasan terhadap perkara yang harus murid capai. Ini dia. Yang kelima, bimbing murid dalam melaksanakan tugasan sekiranya perlu. Kalau murid kita ni yang contohnya murid pada TP 5 atau TP 6, mereka boleh laksanakan tugasan itu sendiri. Dia boleh buat tugasannya sendiri ya tuan-tuan. Okay, seterusnya yang keenam, selepas 2 minggu laksanakan sesi pembentangan di hadapan kelas jika bersemuka atau secara dalam talian. Okay, next. Okey, tuan-tuan, ini adalah antara pautan untuk rujukan guru lah dalam kita nak melaksanakan PBL. Tuan-tuan boleh ambil lah nanti pautan ini ya untuk kita lihat bagaimanakah contoh-contoh dalam kita melaksanakan PBL bagi subjek kita, terutama yang kita sedang bincangkan ini ialah bagi PBL matematik tingkatan 2 atau bagi matematik tingkatan seterusnya atau pada sekolah rendah juga ya. Okey, next. Okey, mari kita lihat tuan-tuan, tadi kita telah melihat kepada set induksi. Apa dia set induksi itu? Ia ialah satu elemen penting. Sebagaimana yang kita tahu, elemen penting untuk apa? Nak tarik minat murid kita untuk pembelajaran pada hari itu. Jadi konsepnya bagaimana whole class approach. Seluruh kelas, seluruh murid kena berada dalam situasi set induksi supaya mereka fokus kepada apakah bidang pembelajaran atau kemahiran yang akan mereka pelajari pada hari itu. Jadi apa guru buat? Guru boleh gunakan bahan yang disediakan atau mana-mana bahan yang sesuai. Okay, next. Okay, dalam PBL, contoh PBL ini tuan-tuan ya, set induksi atau aktiviti pemula yang kita gunakan inilah tuan-tuan ya. Kalau kita tuan-tuan lihat ada gambar sarang lebah di situ, ada gambar tapak Sulaiman, ada gambar buah belimbing yang dipotong ya, dan ada gambar bendi ya, kacang bendi yang dipotong. Yang mana kita lihat di situ ada bentuk. Bentuk bagi kita memulakan pelajaran poligon pada hari itu dengan mengambil pengetahuan sedia ada murid terhadap gambar-gambar yang ditunjukkan. Jadi dalam induksi set ini kita melihat, kita berilah satu penerangan kepada gambar ini, iaitu Tuhan jadikan alam semesta penuh dengan keajaiban dan keindahan yang harus kita jaga dan hargai. Jadi kita provoke lah mereka, beri mereka brainstorming dengan melihat, pernahkah anda terfikir mengapakah sarang lebah dibina sedemikian rupa? Ini antara soalan-soalan yang boleh kita wujudkan bagi kita memulakan PDP atau PDPC yang akan kita laksanakan pada hari itu. Okay, next. Okay, sekarang kita terus melihat kepada tugasan terbeza. Kenapa dikatakan tugasan terbeza, tuan-tuan? Kerana kita melihat dari awal tadi, kita mengkategorikan murid kita mengikut tahap mereka, tahap penguasaan yang mereka perolehi dalam PBB. Ya. Jadi tugasan kumpulan 1 ini ialah untuk TP 1 hingga TP 2. Apa yang kita beri kepada mereka, aktiviti mereka kita dah letakkan tadi 3 orang. Kenal pasti poligon yang terdapat di sekeliling anda. Bezakan. Mula kenal pasti. Kemudian dibezakan antara poligon sekata dan poligon tidak sekata dengan memberikan penerangan terperinci. Jadi dalam sini menggunakan pendekatan banding beza. Kemudian namakan poligon berdasarkan bilangan sisi. Hasilkan video atau persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan anda secara kreatif dan bermakna. Kalau kita lihat tuan-tuan, bagi murid yang pada tahap TP 1 hingga TP 2 ini, apa tingkah laku atau perbuatan yang kita nak lakukan, mereka lakukan
kita nampak lebih mudah ya. Kenal pasti, bezakan, hasilkan, namakan, sampaikan, macam tu ya tuan-tuan. Yang seterusnya ialah murid pada kumpulan 1 ini mereka akan bina model taman mini. Buat model taman mini guna bentuk poligon berdasarkan kreativiti mereka. Bagaimana cara mereka nak persembahkan bentuk-bentuk yang berkenaan. Kemudian bentang produk dengan berikan penerangan yang terperinci. Kemudian pembentangan boleh disokong dengan penghasilan video. Okay, next. Sekarang kita lihat tugasan kumpulan 2 tuan-tuan ya. Aktiviti bagi kumpulan 2 ini dalam kumpulan bertiga, mereka teroka dan tentukan hasil tambah. Sekarang dah teroka. Tadi kenal pasti ya. Hasil tambah sudut peluaran bagi poligon sekata. Sekarang dah join pula ada sudut ya. Hasilkan video atau persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan anda secara kreatif dan bermakna. Yang kedua, reka cipta logo syarikat perniagaan menggunakan bentuk-bentuk poligon. Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan medium, hasilkan dan persembahkan produk anda secara kreatif dan bermakna. Okey, ini tugasan untuk kumpulan 2 tuan-tuan ya. Kalau kita lihat tadi tugasan bagi kumpulan pertama kepada kumpulan kedua, kita nampak lebih lagi kita katakan tadi daripada yang mudah kepada yang lebih susah, lebih sukar ya. Ada pemeringkatan pemikiran di sini ya. Okey, next. Kita lihat pula kepada tugasan kumpulan ketiga. Apa mereka buat, aktiviti mereka dalam kumpulan bertiga, teroka dan tentukan hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon berdasarkan penerokaan. Kita ingat tadi tuan-tuan ya, apabila kita menjalankan PBL, antara yang kita nak, aspek yang kita nak tekankan ialah inquiry, penerokaan ya. Jadi kita buatlah di sini pada murid kumpulan 3, murid yang TP 5 dan TP 6 tadi, mereka boleh dah membuat penerokaan, buat generalisasi tentang hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon yang mempunyai N sisi. Hasilkan video atau persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan secara kreatif dan bermakna. Okay, next. Yang kedua, masih lagi dalam tugasan kumpulan ketiga tuan-tuan ya, kita lihat mereka boleh gunakan internet dan situasi sebenar di sekeliling mereka untuk teroka penggunaan poligon dalam pembinaan bangunan dan jambatan. Kita nampak tuan-tuan, lebih lagi daripada aspek pemikirannya, murid yang berada kumpulan 3 ini kita memberikan aktiviti yang lebih mencabar ya. Jadi mereka huraikan yang berikut, bagaimana poligon diguna untuk mengukuhkan pembinaan. Mengapa jurutera awam, kaitan pekerjaan pula, atau tukang rumah pilih satu bentuk poligon berbanding yang lain. Apa lagi dia boleh buat? Kita bagi lagi soalan supaya mereka dapat hurai. Bagaimanakah sudut pedalaman poligon tersebut memainkan peranan penting dalam memberikan kekuatan kepada sesuatu struktur. Jadi selepas itu mereka akan hasilkan video atau persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan anda secara kreatif dan bermakna. Okay, next. Okey, inilah contoh tuan-tuan dalam kita memberi PBL tadi, ada diterangkan dalam sains sekolah rendah oleh Puan Intan tadi, ialah tentang pentaksiran. Jadi antara inilah apa yang kita boleh jalankan ialah memberikan pentaksiran secara holistik. Contoh-contohnya di sini ialah log pemerhatian. Kita gunakan instrumen pemerhatian dalam kita mentaksir di manakah tahap penguasaan, pencapaian murid bagi kemahiran yang mereka pelajari itu. Okay, next.
Okey, ini contoh tuan-tuan ya. Contoh pentaksiran yang boleh dibuat berdasarkan hasil, tindakan dan tingkah laku. Adalah rubrik-rubrik yang diberikan. Sama ada rubrik ini kita boleh tentukan sendiri kerana kita guru subjek yang mengajar. Atau kita melihat kepada panduan yang ada dalam buku PBD, panduan apa tu tadi yang diterangkan oleh Puan Intan tadi, 2019 itu di belakang tu ada rubrik berkaitan dengan panduan untuk PBL ya. Okay, next. Okay, inilah contoh-contoh penyoalan ya tuan-tuan. Apakah soalan-soalan yang kita boleh bagi untuk kita mendorong minda murid kita supaya berfikir. Kita beri soalan-soalan yang dapat provoke murid-murid kita ini berfikir supaya mereka dapatlah berfikir mengikut aras-aras taksonomi Anderson yang kita tetapkan kerana kita dah kategorikan murid-murid kita tadi mengikut tahap-tahap mereka yang sesuai. Jadi inilah contoh-contoh soalannya yang tuan-tuan boleh bina dengan perkataan-perkataan apakah, bagaimana suatu fakta, apakah data, apakah strategi, bagaimana anda berkongsi kefahaman, bagaimana kumpulan anda membahagi tugasan, bagaimana kumpulan anda bekerjasama. Kerana kalau kita tengok soalan-soalan ini tuan-tuan, bukan hanya aspek kemahiran yang kita hendak terapkan sewaktu berlangsungnya PBL ini, tetapi kita hendak juga memberikan nilai-nilai sewaktu berlangsungnya PBL tersebut. Okay, next.